Jaga jarak Jaga jarak. Assalamualaikum tuan. Sehat alhamdulillah. Assalamualaikum, apa khabar tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kementerian ni sanggup orang kata terima kedatangan kita ni kan. Ialah lain tak bukan saya bersama dengan kekanda saya Datuk Isham selaku kita punya Biro Undang-Undang, juga Ustaz Mazi penasihat kita. Jadi dalam juga ada beberapa 2-3 orang rakan yang lain ni media lah. Jadi kita tujuan kita, matlamat kita saya harap boleh fahami kan, kita nak sampaikan satu benda yang di mana mungkin boleh memberi sedikit protes ataupun tekanan kepada Israel dan juga mana-mana negara yang terlibat sebagai hubungan elit dengan negara Israel, yang kita tahu Israel ni tak ada negara pun kan, tak diiktiraf pun, tapi ialah kita sebagai umat manusia lah, kita tak sebut Islam lah, umat manusia kita ni tidak perlu lahir sebagai seorang Islam lah untuk protect anak-anak di Palestin ataupun saudara-saudara kemanusiaan kita di Palestin. Jadi kita ada ingin menyerahkan memorandum kita atas dasar protes. Saya minta kepada Datuk Isham bacakan sedikit. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia dan juga NGO seperti Perkit dan NGO-NGO yang lain lah. Kita mewakili beberapa NGO datang hari ini. Adalah siri yang kedua setelah kita cuba untuk pergi ke Kedutaan Amerika Syarikat untuk menyatakan nota bantahan kita dengan Kedutaan Amerika Syarikat. Tetapi dia tidak melayan kita dan dia tak benar pun kita menghampiri untuk menghantar memorandum ini. Jadi disebabkan tidak ada cara lagi nak sampai kepada Kedutaan Amerika Syarikat, maka kita menggunakan Kementerian Luar Negara kerana Kedutaan Amerika Syarikat merupakan satu entiti yang sah yang berada di Malaysia, dan saya rasa dia perlu menjawab apa-apa yang kepada Kementerian Luar Negara lah. Saya berterima kasih dengan Yang Berhormat Datuk Isyamuddin Tun Hussein telah secara langsung menyatakan bantahan terhadap Israel. Cuma saya rasa ada keperluan yang lebih lagi yang perlu ada. Memandangkan Amerika Syarikat hari-hari semakin mutakhir hari ini, semakin biadab dan semakin kuraja. Yang terbaru, dia telah meluluskan penjualan senjata berpandu kepada Israel berjumlah $785 juta. Siri semakin banyak dan dia tidak tanpa segan dan silu. Kedutaan Amerika Syarikat di bawah pimpinan Joe Biden telah menyatakan secara terbuka bahawa dia menyokong tindakan Tel Aviv. Dia menyokong. Ini yang saya tak, kalau dia diam-diam tak apa. Ini secara terang-terang dia kata dia menyokong secara terbuka, dan dia mengatakan bahawa tindakan itu wajar kerana dia kata self defense. Apa self defense-nya? Serangan tu dibuat oleh dia dulu dan dia kata ini sebagai self defense. Dan dia tidak mengecam apa-apa tindakan daripada Tel Aviv. Bukan setakat dia tidak mengecam, dia menjual lagi senjata. Dan dia senjata berpandu, dia supply jet pejuang F-35 kepada Israel, dan jet pejuang inilah yang digunakan untuk mengebom Gaza dan juga di Palestin. Jadi saya nampak ada keperluan yang lebih tinggi daripada NGO ingin menyatakan kepada Kementerian Luar Negara. Mungkin ada keperluan Kementerian Luar Negara untuk memanggil Kedutaan Amerika Syarikat untuk menyatakan bantahan secara rasmi. Setelah kita daripada NGO cuba untuk memberikan bantahan secara rasmi, dia dihalang dan pihak PDRM tak benarkan kami menghampiri kedutaan. Dan kita masih lagi satu NGO yang mengikut saluran undang-undang. Kita tidak mahu melebihi undang-undang. Jadi sebagai satu kementerian yang mewakili rakyat Malaysia untuk menyampaikan mesej kepada negara-negara yang ada, kita tak mahu bercakap dengan Israel kerana dia bukan negara. Malaysia sendiri tidak mengiktiraf dia. Dia adalah satu entiti yang haram dan kita tak mahu cakap langsung dengan dia. Yang kita nak cakap dengan satu negara yang sah, iaitu Kedutaan Amerika Syarikat, dan dia merupakan satu kedutaan yang dibenarkan ada di sini oleh negara Malaysia melalui Kementerian Luar Negara Wisma Putra. Jadi inilah mesej yang kita nak sampaikan secara jelas. Kita ingin Kementerian Luar Negara di bawah kepimpinan yang berbahagia, yang berhormat Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein untuk memberikan penegasan, tekanan dan tegasan kepada Amerika Syarikat, bukan saja pada Israel, sebab kita dengar kepada Israel. Mungkin juga perlu mengikut
apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Turki yang telah mengecam secara direct kepada Amerika Syarikat. Bagi surat tu. Satu lagi satu. Ke duduk bawah tu. Amerika pun hujat. Mungkin juga jaga jarak. Mungkin juga perlu Kementerian Luar Negara untuk untuk mengeluarkan kenyataan kepada Amerika Syarikat. Pada Israel ni pada saya nombor 2. Sebab kita negara haram, kita nak cakap buat apa dengan negara haram ni? Yang perlu kita cakap ni kepada Amerika Syarikat, sebab yang menjadi sebab Israel begitu angkuh ni adalah Amerika Syarikat. Jadi saya minta bantuan, rayuan mewakili rakyat Malaysia dan juga rakyat Marahin bahawa kita nak dengar daripada Kementerian Luar Negara satu statement yang jelas kepada Amerika Syarikat yang menjadi tunjang kepada kezaliman, penindasan yang ada kepada Israel. Jadi sekurang-kurangnya hati kita terubat apabila ada kenyataan daripada, saya dengar Tun ada bagi kenyataan, saya dengar Erdogan ada kenyataan. Sekarang saya nak dengar, kita daripada rakyat ni nak dengar kenyataan daripada Kementerian Luar Negara, pemimpin-pemimpin yang ada di Malaysia ni memberi kenyataan yang jelas kepada Amerika Syarikat, kerana Amerika Syarikat tanpa segan dan silu meneruskan siri-siri membenarkan kepada Israel untuk melakukan dan yang paling jelas sekali yang saya dimaklumkan ada 3 kali veto yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat untuk menghalang mesyuarat ataupun sidang tergempar Majlis Keselamatan. Dan dia even China pun dah usul untuk buat sidang Majlis Keselamatan, tapi Amerika Syarikat veto untuk tidak menjalankan apa-apa sidang Majlis Keselamatan dan juga segala sebarang resolusi, sama ada resolusi untuk menghentikan tindakan keganasan ataupun serangan terhadap Gaza dan Palestin, ataupun sebarang resolusi untuk menghantar sekurang-kurangnya tentera pengaman. Walaupun Menteri Pertahanan kita dah menyatakan kesediaan untuk menghantar pasukan pengaman daripada tentera Malaysia, tetapi apabila Majlis Keselamatan tidak bersidang dan tidak ada keputusan untuk menghantar tentera pengaman daripada Majlis Keselamatan PBB, sudah tentulah Malaysia tak boleh nak buat ini. Jadi saya minta supaya Kementerian Luar Negara melalui kepimpinan yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Hishamuddin, yang saya yakin Datuk Seri Hishamuddin mempunyai kekuatan untuk bercakap begitu, untuk menyatakan dengan jelas kepada kedutaan Amerika Syarikat yang begitu angkuh sehingga kita punya memorandum nak hantar pun dia tak terima. Saya minta tidak ada cara lain dah. Tidak ada cara lain. Kami rakyat tidak boleh even mendekati, sedangkan dispatch boleh hantar surat. Kita ni daripada NGO nak datang, nak jumpa, nak hantar surat pun dia tak nak. Itu satu tindakan yang angkuh dan biadab, dan kami berserah kepada Allah Ta'ala dan juga dengan bantuan yang ada daripada Kementerian Luar Negara yang saya yakin begitu prihatin, dan saya yakin berkongsi perasaan yang sama dengan kita untuk memberikan satu tekanan yang kuat kepada kedutaan Amerika Syarikat yang mewakili kerajaan Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Joe Biden. Itu daripada saya lah. Kita faham Malaysia mempunyai hubungan diplomatik secara rasmi. Tapi macam hubungan keluarga, kalau ada kesalahan kita harus beritahu apa kesalahan. Kita lihat hari ini Amerika Syarikat dengan secara terbuka menyokong tindakan yang dilakukan, serangan-serangan dilakukan ke atas Gaza. Jadi bagaimana kita walaupun mempunyai hubungan, takkan kita benarkan kawan ataupun rakan kongsi kita buat perkara yang melampaui batas, kezaliman yang berterusan. Saya harap Malaysia mempunyai pendirian lah. Saya harap kepada pemimpin negara kita mempunyai pendirian supaya beritahu tentang ni perkara yang tak masuk akal lah. Boleh bunuh orang sesuka hati. Saya yakin kalau negara Malaysia tidak buat sesuatu, sekiranya kita juga menghadapi perkara yang sama, kita juga mengharapkan bantuan daripada negara-negara luar, negara-negara lain untuk membantu kita. Jadi hari ini jangan menjadi satu pemimpin yang silent. Saya minta silent. Saya faham semua rakyat Malaysia, termasuk penjawat awam yang duduk di dalam kementerian luar ni pun sebenarnya bersama dengan kita. Maksudnya prihatin, sedih. Tapi kita tak boleh buat apa-apa. Jadi yang ada kuasa veto ni, yang menteri-menteri yang boleh bercakap, yang boleh beritahu, yang boleh berhubung, boleh buat satu panggilan atau macam mana untuk hentikan perkara ni. Sebab kita lihat hari ni orang yang boleh bunuh orang ni yang tanpa ada perasaan, ini orang yang tidak mempunyai hati tau, tak ada hati.
Kita kadang-kadang nak pukul budak ni pun, anak kecil pun kita fikir nak buat. Ini orang boleh bom rumah ibadat. Mana satu agama ajar macam ni? Saya rasa ini bukan orang yang etis, orang yang tak ada agama. Orang yang memang tidak ada keprimanusiaan. Jadi kita harap sangat-sangat mohon Datuk Seri Syamuddin kita yang kita hormati. Kita tahu almarhum ayah beliau orang yang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Tolong bantu. Ini bukan perkara main-main. Buat secara terbuka, mengata kita membantah tentang tindakan. Kita boleh sebut sebagai tindakan. Bukan kita bantah Amerika, bantah tindakan tentang sokongan yang diberi dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya Malaysia menjadi satu negara yang ada menunjukkan satu sokongan kepada Malaysian humanitarian ni, mesti ada ni. Maksudnya mesti ada sokongan kepada kemanusiaan. Jadi itu insya-Allah dengan tidak menafikan hubungan dagangan. Kita tahu ini isu hubungan. Kita menghormati hubungan rakan niaga dengan Amerika Syarikat selaku trading country yang nombor satu dalam Malaysia kita faham. Kita macam Tuan Yusof kita cakap, dalam kita bersetuju dalam semua perkara dan kita juga boleh berbeza dalam perkara. Kita bersetuju untuk dari segi kerjasama ekonomi perlu diteruskan, tidak menafikan. Tetapi dari sudut kemanusiaan, apatah lagi Amerika Syarikat ni menjuarai dunia dengan mengatakan dia adalah model negara yang mempertahankan kemanusiaan di mana-mana. Mana-mana isu kemanusiaan, dia yang akan tampil ke depan, menunjukkan dia ni adalah bos kebelakangan kemanusiaan. Tetapi apabila sampai ke isu Palestin, isu mengenai Gaza, dia menjadi puppet kepada Israel. Dia tidak berani. Jadi kita tak boleh biar dalam keadaan kita baik dengan rakan perniagaan kita, Amerika Syarikat dari sudut dagangan, kita kena betulkan dia juga dalam aspek-aspek yang melibatkan kemanusiaan supaya dia sedar. Dia nak tukar ke, dia nak berubah ke, itu dia punya masalah. Cuma kita menjalankan tanggungjawab kita. Saya dengan ini mencadangkan, cadangan saya sangat clear, supaya Kementerian Luar Negara melalui Wisma Putra, melalui menteri yang saya hormati, yang berhormat Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein, untuk memanggil duta Amerika. Memanggil duta Amerika, mengadakan satu mesyuarat dengan kedutaan Amerika Syarikat dan memberikan satu teguran rasmi mewakili ini dalam aspek kemanusiaan. Bukan dalam semua aspek. Dalam aspek kemanusiaan ni je. Yang lain semua okey. Dalam aspek kemanusiaan. Supaya apa? Supaya Amerika Syarikat tidak memveto sidang Majlis Keselamatan untuk bersidang. Sebab dia satu-satu negara yang veto ni. 3 kali dah dia veto untuk tak ada mesyuarat. Itu nombor satu. Yang kedua, tidak menghalang sebarang resolusi daripada Majlis Keselamatan untuk menghentikan serangan di Palestin dan di Gaza khususnya. Nombor 2. Yang ketiga, menghantar pasukan pengaman daripada Majlis Keselamatan untuk membantu mempertahankan rakyat Palestin dan Gaza yang telah dibunuh, orang awamnya dibunuh, dizalimi, dikejam, bukan dibom dengan roket, dibom dengan peluru berpandu ni. Dibom naik kapal terbang F-35 ni, dia bom dari atas. Itu sepatutnya serangan ketenteraan. Tetapi serangan ketenteraan digunakan kepada orang awam, perempuan. Jumlah kematian dah mencecah 200 lebih. Jumlah yang cedera dah melebihi 2,000 orang. Sampai bila? Nak tunggu sampai 1 juta orang mati? Jadi ini perlu dilakukan dengan lebih drastik, tekanan-tekanan. Malaysia perlu menjadi satu model yang menyampaikan mesej dulu dan diikuti oleh semua negara-negara lain. Biarlah kita yang memulakan dulu kepada beri tekanan kepada Malaysia Syarikat. Biarlah negara-negara yang akan mengikuti tindakan Malaysia. Dan saya rasa tindakan kalau Malaysia melakukan perkara ini, Malaysia akan mendapat nama sebagai negara yang cuba menyelesaikan masalah isu kemanusiaan. Dan saya rasa seluruh negara di dunia ni akan bersetuju dengan tindakan Malaysia dalam memperjuangkan, dengan tidak menafikan hubungan dagangan dengan Amerika Syarikat, dengan tidak memprejudiskan hubungan dengan. Ini adalah tajuk kemanusiaan. Yang bila disebut tajuk kemanusiaan, dia tidak ada sempadan. Tidak ada sempadan yang berkaitan dengan perniagaan ke apa ke semua, perlu didahulukan. Kemanusiaan, nyawa manusia ni perlu didahulukan daripada isu-isu yang melibatkan perniagaan ataupun ekonomi, kerana ni melibatkan nyawa manusia. Ya, Ustaz, mungkin. Baik, terima kasih. Pertama sekali, kami ni sebenarnya mewakili banyak NGO ni, ya, tapi oleh kerana yang boleh hadir dalam keadaan PKP yang ketat ni, inilah yang dapat hadir. Pertamanya kita dah agak kecewa sebab tadi pun baru balik pada IPD Masa Maju, disiasat isu kita berhimpun, bukan berhimpun pun, nak menyerahkan yang ditolak ni kan. Yang keduanya, semalam saya pun baru selesai, kami NGO gabungan bermesyuarat dengan menteri yang jaga parlimen lah, menteri undang-undang kita, berkaitan dengan luahan rakyat terhadap
two state yang dikeluarkan oleh PM kita. Jadi kita minta supaya kenyataan two state, penyelesaian dua buah negara itu dibetulkan kembali. Kerana ini seolah-olah mengiktiraf negara haram Israel. Ini bukan negara. Saya dah sampai ke Tel Aviv, saya dah sampai ke Haifa, saya dah sampai. Saya dah melihat kebun yang dibakar oleh Israel, saya dah melihat Baitul Maqdis macam mana diserang, peluru-peluru bersusun. Imam Masjid Al-Aqsa menceritakan. Jadi saya dah lalui, saya dah pergi sampai ke Tel Aviv. Jadi sebab itu Tel Aviv sekarang melalui agenda dengan Amerika ni, mereka nak menjadikan Bait Masjid Al-Aqsa sebagai menggantikan Tel Aviv sebagai ibu kota dia. Mereka nak rampas. Selain daripada Yahudi di sebelah tu dah gali terowong untuk mengambil tapak Istana Sulaiman yang dikatakan di bawah Masjid Al-Aqsa itu. Kononnya tempat suci mereka. Lepas tu mereka nak rampas kiblat pertama kita. Nak rampas kesucian tempat Rasulullah naik ke langit menerima perintah solat dan sebagainya. Jadi ini tempat suci kita, tempat kiblat pertama kita, tempat suci umat Islam. Jadi soal di Gaza tu cerita satu bab lagi yang sedibom tu. Tapi soal tempat suci kita nak dirampas. Dan mereka memainkan peranan yang sangat besar bila mana mereka berkempen memujuk negara-negara Arab untuk menyokong Israel. Termasuklah yang menyokong sekarang Saudi, termasuk yang menyokong sekarang Morocco, termasuk yang menyokong sekarang Oman dan juga Sudan. Jadi kita jadi risau kerana seolah-olahnya kenapa begitu teruk dalam keadaan umat Islam tempat suci nak dirampas, umat Islam dibom, dibunuh. Tiba-tiba negara Islam bukan setakat tak berbunyi, bahkan pergi menyokong pula lagi Israel sebagai seolah-olah sebuah negara. Dan kenyataan ni, negara Arab ni dilukakan lagi dengan kenyataan PM kita mengatakan seolah-olah penyelesaian ini mesti diselesaikan oleh dua buah negara. Sejak bila Israel jadi sebuah negara? Jadi seolah-olah memberi pengiktirafan. Ini yang rakyat marah. Ini yang kami NGO rasa bertambah terluka. Bukan setakat musuh menghentam, tapi kita sesama kita pun tak nak backup. Tolong menolong. Jadi sebab itu bila berlaku seperti ini semalam kita dah nyatakan tolong betulkan balik kenyataan PM ini supaya kita jangan beri satu dia dah bunuh 200 orang. Dia dah cederakan lebih 2,000 orang. Dan dia dah menceroboh masjid suci kita, nak rampas masjid kita, Masjid Al-Aqsa. Dia dah bunuh umat Islam, bunuh kanak-kanak dengan peluru berpandu, dengan jet pejuang. Jadi kita dapat melihat sekarang negara Islam seolah-olah telah dikunci oleh Dajjal. Sebagaimana SOP kita ni seolah-olah kerana SOP kita tak bolehlah berjumpa. Kita tak bolehlah buat kerja. Mana mungkin kita jadi begitu? Begitulah agama kita, saudara kita. Mana mungkin kita boleh diamkan diri dikala kita menyambut Aidilfitri dengan linangan air mata peluru-peluru yang membunuh kanak-kanak, membunuh wanita yang tidak berdosa, membunuh rakyat saudara kita di Masjid Al-Aqsa dan bumi Palestin. Jadi sebab itu Tuhan akan tanya, wa ma ikhwanuka, malaikat akan tanya dalam kubur nanti, siapa saudara kamu? Kita akan nak jawab siapa kalau dalam hidup waktu ni kita tak pedulikan apa nasib kepada saudara kita. Jadi sebab itu kita kena menjaga ataupun mempertahankan, bukan setakat mempertahankan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan nyawa, mempertahankan kemanusiaan. Jadi sebab itu delegasi ini semalam telah dibentuk dan hari ini kabinet, saya dimaklum oleh YB ahli menteri tadi bahawa kabinet dah setuju supaya NGO dah buat engagement dengan kerajaan untuk lebih bertegas dalam misi membantu kemanusiaan, membantu nasib yang sedang melanda pada umat Islam di bumi Palestin. Jadi sebab itu kami datang ni sebenarnya ramai. Saya mewakili juga pembela. Pembela tahulah berapa ramai gabungan. Kita ramai gabungan ya. Tetapi inilah yang termampu boleh berjumpa. Terima kasih sangat kepada pimpinan Wisma Putra, pimpinan Kementerian Luar yang memberi respon yang begitu baik. Sebab ini adalah nasib yang menimpa saudara seagama kita, yang Allah akan persoalkan kepada kita nanti bila kita mati. Jadi sebab itu bagi saya seperti mana yang disebut oleh Dato' Hisham tadi dan juga Adinda Yusuf Hazmi saya ni, kita kenalah beri sesuatu tekanan kepada Amerika Syarikat. Sebab Amerika Syarikat inilah yang jadi abalongnya, yang jadi koordinatornya kepada perjalanan yang berlaku di Asia Barat ni. Mereka ini yang menjadi monitoring. Kalau tidak Israel takkan berani, Yahudi ni takkan berani. Dia bukan ada negara, dia pelarian je asalnya. Naik satu dua tongkang je datang asalnya tu. Tetapi kerana diberi muka sangat, diberi. Dan sekarang semalam kita juga telah mendedahkan lebih 46 port Zionis yang ada dalam negara kita.
Mereka sudah bertapak di dalam negara kita. Sebab itu Facebook kita habis kena hijack sekarang. Jadi sebab itu kita nampak mereka menyerang bukan setakat kita kata menyerang di sana. Sesiapa jua yang menyokong nasib umat Islam di Palestin, mereka jadikan musuh. Termasuk negara kita. Jadi sebab itu benda ini kita tak boleh berdiam sebab dia punya kumpulan mereka dah ada. Dia merata-rata. Jadi sebab itu kami NGO daripada zaman kita rentak dengan LTTE-nya, rentak isu Komando ISID-nya, gerakan liberal, rentak isu pro-komunis, gerakan komunis. Semua kita bersama dengan kerajaan. Jadi sebab itu kita adalah menjadi orang yang partnership dengan kerajaan. Jambatan, kita jadi jambatan. Kita jambatan. Sebab kita nak suara kita ni sampai. Supaya semalam pun suara kita dah sampai kepada menteri dan ada respon tindakan dah. Dan insya-Allah hari ini kalau sekiranya pihak Wisma Putra terus respon kepada benda ni dan Menteri Datuk Syamsuddin Tun Hussein terus buat satu movement untuk membuat bantahan kepada Amerika dengan tegas dan mendesak PM membetulkan balik statement to state tu tadi, kemudian menyokong sepenuhnya kepada gerakan untuk membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Palestin dan juga menyelamatkan isu kemanusiaan di sana. Dan juga kita nak supaya negara kita menjadi pendesak kepada OIC yang sekarang dah mati. Sedangkan Malaysia dulu terkenal dalam isu OIC. Jadi sebab itu kita nak gerakkan balik supaya negara-negara sekurangnya negara-negara Arab yang menyokong Israel itu tadi menarik balik sokongan mereka sekurangnya. Jangan biarkan. Sebab ini pengkhianatan kepada saudara sebangsa dan seagama mereka sendiri. Jadi kita tak boleh benarkan sebagaimana kita tak benarkan musuh daripada luar menjajah tanah air ini. Sebab tanah air Melayu ni ada tuan dia. Begitu juga di sana. Sebab musuh kita ada di luar dan musuh kita ada di dalam. Sebab itu gerakan NGO kami sentiasa full. Walaupun kita tahu tekanan PKP dengan undang-undang mungkin kena denda dan sebagainya. Biarlah kami rela kami dipenjara. Seolah-olah melanggar peraturan. Demi nak menyelamatkan saudara-saudara kami. Demi nak menggerakkan mereka yang masih tidur, yang masih tidak peka dengan nasib yang menimpa saudara-saudara kita, demi nak menggerakkan mereka yang tidak faham pentingnya Masjidil Aqsa itu dipertahankan, biarlah kami menjadi lilin yang membakar diri. Jadi terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan sebaiknya kepada antum semua, insya-Allah. Assalamualaikum tuan. Saya ni maklum dengan soalan-soalan dan juga cadangan yang diberi tadi. Dan ingin saya jelaskan pendirian Malaysia memang konsisten selama ini mengenai Palestin. Dan bukan sahaja menteri luar tetapi juga Perdana Menteri dan juga Tuanku Agong juga ada menzahirkan tentang perkara Palestin ini. Jadi insya-Allah saya akan bawa aspirasi tuan-tuan ini kepada pihak tertinggi kementerian untuk dihalusi lagi lah. Terima kasih kerana datang. Sama. Cuma kalau boleh nak chop kita nak buat satu balik boleh. Depan. Dan mana? Tu record dia punya. Satu. Terima kasih banyak Kami ya. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Okey. Semoga Allah memudahkan segala urusan tuan-tuan, insya-Allah kita sama insya-Allah. Ya. Apa-apa perlukan daripada NGO kita boleh maklumkan lah. Baik. Macam mana kami boleh bantu Kementerian Luar dari sudut NGO lah. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang ni. Baik, Assalamualaikum. Alhamdulillah kita mendapat respon yang baik daripada Kementerian Luar dan juga rakan-rakan kita yang menyambut kita dan juga daripada PDRM yang turut bertugas daripada Special Branch dan juga daripada IPD Putrajaya, semua mendapat kerjasama yang baik, alhamdulillah. Cuma ini kita buat adalah secara protes kita mewakili rakan-rakan kita NGO di luar sana tentang Israel lah. Saya nak kita semua rakyat Malaysia sebut Israel. Jangan sebut negara Israel. Sebab dia tidak mempunyai negara dan tidak diiktiraf oleh dia Zionis. Jadi hari ini kita sedia maklumlah apa saja yang kita buat ini bukan tujuan untuk peribadi tapi untuk demi saudara anak-anak Palestin yang berada di Gaza. Jadi insya-Allah ini tanda protes kita dan Hancur Israel. hancur Israel. Hancur Yahudi laknatullah. Hancur Zionis Yahudi laknatullah. Hancur Yahudi laknatullah. Orang yang tidak mempunyai hati dan perasaan
Hancur Zionis Yahudi. Hancur Zionis. Hancur Zionis. Hancur Zionis. Hancur Zionis Yahudi laknatullah. Orang yang tak ada hati dan perasaan, dan kita mohon semua rakyat Malaysia bersama-sama, tidak kira mana-mana kaum, bangsa Cina, India, yang ada sifat kemanusiaan, kadazan iban, tunjukkan sokongan anda tentang kemanusiaan. Saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, print sebanyak mungkin yang boleh buat, pijak muka mereka, buatlah apa suka hati, tapi jangan melanggar undang-undang. Tunjukkan protes kita supaya mereka tahu kita kencam tentang perbuatan mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka. Ini bukan orang yang ada agama lah. Bagi saya, kalau mereka mempunyai pegangan, perkara ini diorang takkan lakukan. Jadi kita minta kepada Ustaz Mazizi, penasihat kita, bacakan sikit doa supaya Allah rahmati kita. Mudah-mudahan kita buat ini kerana iman. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini bukanlah kerana nak menunjukkan atau mencari publicity, murahan dan sebagainya, tapi ada tujuan adalah untuk demi umat Islam dan saudara-saudara kita di Gaza. Saya tambah sikit. Saya minta kepada semua NGO yang ada di seluruh Malaysia. Simpan sikit. Yang pertama, isu yang kita perlu fokuskan sebelum ni hanya pada Israel. Sekarang kita perlu fokuskan kepada Amerika Syarikat. Kerana macam kita cakap tadi, tok dalang utama dalam cerita ni adalah Amerika Syarikat. Yang kita nak minta adalah kepimpinan negara kita untuk menyatakan secara terbuka kepada Amerika Syarikat. Kerana kita nampak siri-siri yang dibuat oleh Amerika secara langsung. Yang pertama, membuat veto supaya tidak diadakan majlis sidang mesyuarat majlis keselamatan secara terbuka, walaupun negara-negara seperti China cuba untuk membuat satu usul untuk ada mesyuarat di bawah majlis keselamatan United Nations. Yang pertama. Yang kedua, menjual peluru berpandu. Ketika orang kena bom ni, bayangkanlah dah 200 orang mati dah kena bom, dia kena peluru berpandu. Dia bukan kena mati kerana grenade, pakai peluru berpandu. Diserang menggunakan jet pejuang F-35, bom orang awam. Sepatutnya jet pejuang ni tidak digunakan untuk bom orang, untuk serang orang awam. Dia selalunya kepada tentera. Bayangkanlah. Dan hari ini Amerika Syarikat dengan angkuhnya meluluskan penjualan bom ataupun senjata peluru berpandu sebanyak $735. Ini merupakan angkuh sedang terbuka dia buat. Dan kita kena sasarkan tekanan kita kepada Amerika Syarikat. Macam saya cakap tadi, dengan tidak menafikan hubungan dagangan, kita perlu memberi kecaman. Minta kepada Kementerian Luar Negeri, semua NGO untuk menggunakan kekuatan yang anda secara demokratik. Mengikut undang-undang untuk memberi tekanan kepada siapa yang berkuasa, sama ada Kementerian Luar Negara ataupun kepada mana-mana kabinet, untuk memanggil kedutaan Amerika Syarikat untuk menyatakan mesej kepada Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Joe Biden supaya menghentikan membantu Israel menyerang nyawa-nyawa di Gaza dan di Palestin. Saya minta, itu yang saya minta bantuan kepada tuan-tuan semua. Kanda ada nak ucap sikit ataupun nak memberi Yalah, apa yang dah disampaikan oleh Datuk Hisham dan juga adinda saya Ustaz Azmi tadi dah banyak dah pada pihak kementerian, dan juga kita di sini sebagai bukan himpunan sebagai minta izin penyerahan sebagai protes saja sebelum nak masuk kereta. Tapi kita kutip balik sampah ni kan, bukan kita nak buat sampah semua ni, kutip InsyaAllah. Cuma saya nak beritahu bahawa denyut nadi saudara-saudara kita yang ditimbus oleh bangunan-bangunan yang runtuh akibat peluru berpandu, dan desakan-desakan ayat mereka yang meminta bantuan, merayu-rayu kepada kita yang berada di seluruh dunia, saudara-saudara. Kalau kita tidak sambut lawangan dan jeritan mereka itu, maka bagaimana kita nak menjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Takut bimbang bila malaikat tanya, wa ma ikhwanuka, siapa saudara kamu? Kita tak boleh nak jawab, wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ikhwani, itu semuanya saudara kita. Jadi kalau kita tidak mengambil berat tentang perkara ini, Nabi sebut, kamu bukan dari golongan aku. Jadi sebab itulah dalam perkara ini, keimanan kita, ya Allah satukan persaudaraan kita dengan Palestin, bukan disatukan oleh bangsa, bukan disatukan oleh kaum. Penyatuan kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta seluruh manusia, seluruh makhluk ini.
Dalilnya ialah Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi saudara kita sedang dizalimi. Jadi sebab itu atas dasar ini kita tidak boleh berdiam diri, dan juga kita tak boleh menjadikan alasan PKP ini sampai kita tak boleh menghantarkan bantahan kita, menyuarakan rasa hati kita. Jadi apa pun hujahnya, saudara kita dipersoalkan oleh Allah Ta'ala nanti di dalam kubur tentang tanggungjawab kita membela saudara-saudara kita. Jadi sebab itu bagi saya minta lepas ni seperti yang kita sebut tadi, PM betulkan balik statement to state itu. Jangan gunakan istilah negara, sebab itu bukan negara. Itu adalah mereka asalnya pendatang yang menceroboh dan merampas bumi rakyat. Penjajah. Jangan guna istilah to state. Kerana itu seperti mengiktiraf. Yang kedua, negara-negara Arab, tolong hentikan sokongan anda kepada Israel. Kerana tindakan ini menunjukkan anda menjadi pengkhianat bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi saudara-saudara seagama kamu sendiri yang sedang dibunuh dan dizalimi. Dan yang ketiga, ayuh PPIM pun tengah menggerakkan kempen boykot segala produk-produk yang memungkinkan akan menjadi peningkatan ekonomi kepada gerakan Zionis Israel ini. Dan sekiranya kita terus memberi produk-produk mereka, maka kita akan memberikan duit untuk membeli peluru-peluru dan bom untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestin. Dan yang ketiga, ayuh gerakan NGO desak terus kerajaan dalam semua aspek. Kerana kita mahu gelombang ini bukan soal misi kemanusiaan sahaja. Sekarang banyak NGO hanya setakat nak kumpul duit, nak bantu kemanusiaan sahaja. Tidak, kita mesti memberi tekanan dalam semua aspek. Aspek ketenteraan, aspek ekonomi. Banyak aspek yang kita kena buat untuk berhadapan dengan gerakan ini. Kerana gerakan mereka dah bertapak di negara kita pun dah banyak besar pengaruh dia merosakkan kita daripada dalam. Bukan hanya daripada luar. Jadi sebab itu kita mesti kena gerakkan dalam semua sudut untuk memberi tekanan. Jadi sebab itu kalau sekiranya misi kemanusiaan pun kita bergerak, misi ketenteraan pun kita minta pasukan pengaman, mendesak OIC dan sebagai negara Arab untuk pergi turun menjadi askar pengaman ataupun membantu saudara kita di sana. Aspek ekonomi juga kita blok segala ruang yang boleh memungkinkan ekonomi, sama ada daripada Israel, Zionis Israel ataupun daripada Amerika sendiri. Kita kena buat sesuatu, dan kita nak semua gerakan ini kita kena buat secara bersepadu. Dan tolong, apa yang kita lakukan hari ni, tengok 2 kali hujan rahmat turun. Kat kedutaan Amerika kita dah berbanding hujan. Di sini pun tengok Allah Ta'ala turun lagi. Mudah-mudahan hujan ni, awan yang berjalan menjadi saksi, angin-angin yang bergerak di keliling kita menjadi saksi, pokok-pokok tumbuhan ini semua menjadi saksi di akhirat besok. Bahawa kita telah melakukan tanggungjawab untuk membela saudara-saudara kita yang ditindas, dizalimi, dibunuh. Takbir! Allahu Akbar. Mereka ini semua ni akan menjadi saksi. Tuan-tuan semua akan menjadi saksi. Dan saya juga menjadi saksi. Tuan-tuan semua telah menjalan tanggungjawab untuk membela saudara seagama. Jadi sudah tentu mudah-mudahan hujan ini akan memadamkan peluru-peluru pandu, api-api yang dilemparkan melalui senjata-senjata musuh Israel laknatullah. Mudah-mudahan dipadamkan oleh Allah, dan peluru itu berpatah mengenai diri mereka sendiri, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan umat Islam di Palestin, di Masjid Al-Aqsa, di Gaza dan sebagainya diselamatkan oleh Allah. Dan negeri kita ini, ejen-ejen Yahudi Zionis merata-rata ada ni, mudah-mudahan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita harapkan. Mari bersama-sama kita menajak pada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nashku ilaika ya murisal mustaghisin. Al-malhufina innal ada ya'tamiduna fi zulmihim wa baghihim alayya ala ma lahum min suja'ah au quwwah au makrin au makanatin au kasrah rahatin au malin au alatin au silahin. Wa inna abduka dha'if ya Allah, inna abduka dha'if ya Allah, inna abduka dha'if ya Allah, wa anta rabbil qadirul qahiru fawqa ibadik wa khalqatu la atamidu wa la atawakkalu illa alaih. Allahumma ja'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil wa zalim wa fahishin wa su'in la'allahum yattaqun.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الدعاة والمجاهدين اللهم انصر المظلومين والمستضعفين اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي مسجد الأقصى وفي بيت المقدس وفي فلسطين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم بدك شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الأحزاب ihzimhum wansyurna alaihim. Allahumma ya Allah, Engkau menyaksikan ya Allah kami hamba-hamba-Mu di bumi ini yang dhaif ya Allah. Kami telah menyampaikan akan suara kemarahan kami, suara solidariti kami, suara simpati kami, suara belas kasihan dan kekecewaan dan kesedihan kami melihat saudara-saudara kami di bumi Palestin yang dibom, yang dimusnahkan, yang dirobek nyawa-nyawa mereka, yang diceroboh hak-hak mereka ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, bantulah ya Allah, bukalah hidayah-Mu kepada para pemimpin negara-negara umat Islam, khususnya negara-negara Arab, negara OIC dan negara kami. Ya Allah, satukan seluruh kekuatan negara-negara umat Islam, pemimpin-pemimpin negara umat Islam untuk bersatu membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan bumi Gaza, membebaskan bumi Palestin ya Allah daripada kezaliman Zionis Yahudi laknatullah. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, berilah hidayah-Mu kepada seluruh pemimpin-pemimpin negara-negara umat Islam agar mengumpulkan segala kekuatan, membina segala kekuatan, membina kesatuan, membina segala kekuatan, sama ada ketenteraan, ekonomi, diplomatik, politik, tekanan dalam segala sudut agar memberi tekanan kepada negara Amerika dan negara Israel laknatullah. Mudah-mudahan dengan tekanan itu akan menghentikan segala kekejaman yang sedang mereka lakukan ya Allah, akan menghentikan segala penjajahan yang sedang mereka lakukan ya Allah, akan menyebabkan mereka akan kalah dalam perjuangan ini, dalam pertarungan ini. Ya Allah, berilah kemenangan ya Allah. Kami berada di ambang akhir zaman yang keadaan kami untuk memegang agama-Mu, memegang sunnah Nabi-Mu seperti memegang bara api ya Allah. Kami memohon ya Allah, berilah kepada kami, kalau Engkau ambil nyawa kami sebagai syuhada yang gugur di jalan-Mu ya Allah, bangkitkan ruh semangat jihad ini kepada seluruh umat Islam, khususnya dalam negara kami, agar bangkit untuk mempertahankan segala nasib yang menimpa kepada saudara-saudara kami di bumi Palestin. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, selamatkan negara kami ya Allah, dan selamatkanlah saudara kami di seluruh dunia yang sedang diancam, khususnya di bumi Palestin. Allahumma ya Allah, berilah pertolongan ya Allah, berilah kekuatan ya Allah, berilah segala kemudahan ya Allah. Allahumma ya Qahar ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Engkau maha gagah ya Allah, Engkau maha hebat ya Allah. Ya Allah, padamkan segala bom-bom api, peluru-peluru yang dihantar oleh Israel kepada saudara kami di bumi Gaza, di bumi Baitul Maqdis, di bumi Aqsa, di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, begitu juga dalam negara kami, musuh daripada dalam dan luar yang sedang merosakkan segala kekuatan kami. Ya Allah, patahkan segala serangan itu mengenai diri mereka sendiri ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wa bil ismi narmihi minal bu'di bisyattat wa anta rajai ya ilahi wa sayyidi fafarik lamimal jaisi in rama bi ghalat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Ala ta'alu alayya wa atuni muslimin. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah